Hai, kami wakil dari kelas 6 Buah Beta dari sekolah SMK Sikwati Kudat akan membentangkan geografi bahagian E, yaitu gunung berapi. Bagi tajuk gunung berapi, ada 4 objektif pembelajaran, yaitu yang pertama, menjelaskan 4 jenis gunung berapi. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor perbedaan bentuk kon gunung berapi. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan ciri-ciri gunung berapi lava base dan lava acid. Dan yang keempat adalah menjelaskan kesan letusan gunung berapi. Jenis-jenis gunung berapi. Seperti mana yang dapat kita lihat dalam slide, jenis-jenis gunung berapi ada 4, yaitu lava acid, lava base, abu dan cinder, dan juga gunung berapi komposit. Oke, pada slide yang seterusnya ini kita dapat melihat contoh jenis-jenis gunung berapi berdasarkan gambar yang disertakan. Yang pertama adalah gunung berapi lava acid, yang kedua adalah gunung berapi lava base, yang ketiga gunung berapi komposit, dan yang keempat adalah gunung berapi abu dan cinder. Yang seterusnya kita akan lihat faktor perbedaan bentuk kon gunung berapi. Antara faktor perbedaan bentuk kon gunung berapi, yang pertama adalah jenis letusan. Letusan yang kuat menghasilkan bentuk kawah yang besar dan puncak gunung yang rendah. Yang kedua adalah jenis lava. Lava base yang cair membentuk cerun gunung yang landai, dan lava acid yang likat atau pekat membentuk cerun gunung yang curam. Seterusnya adalah faktor kekerapan letusan. Letusan yang kerap membentuk kawah yang besar. Yang seterusnya adalah jenis bahan atau piroklas. Bahan yang kasar membentuk cerun kon yang curam, dan bahan yang halus membentuk cerun kon yang landai. Seterusnya adalah umur gunung. Gunung berapi muda mempunyai kon tinggi dan kasar, dan gunung berapi tua mempunyai kon yang lebih landai. Seterusnya kita akan lihat lagi perbedaan gunung berapi lava base dan lava acid. Seterusnya seperti mana yang kita lihat dalam slide adalah perbedaan gunung berapi lava acid dan juga lava base. Ciri-ciri perbedaan yang pertama adalah tahap kecairan. Lava acid adalah sangat likat atau pekat dan mengalir secara perlahan, manakala lava base cair dan mengalir dengan laju. Seterusnya adalah tahap pembekuan. Lava acid cepat membeku dan jarak alirannya adalah dekat, manakala lava base lambat membeku dan jarak alirannya jauh. Seterusnya adalah kandungan mineral. Bagi lava acid, kaya dengan silika, manakala lava base kaya dengan besi dan magnesium. Ciri yang seterusnya adalah takat peleburan. Lava acid mempunyai takat lebur yang tinggi, manakala lava base mempunyai takat lebur rendah dan sangat panas. Ciri yang seterusnya adalah suhu. Lava acid adalah 800 hingga 1000 derajat Celcius, manakala lava base 1100 hingga 1200 derajat Celcius. Ciri-ciri yang seterusnya adalah kadar letupan. Lava acid mempunyai letupan yang kuat karena mengandungi gas yang berada di bawah pengaruh tekanan yang tinggi, manakala lava base mempunyai letupan kecil karena gas-gas berada di bawah tekanan tinggi dalam lava adalah sedikit. Seterusnya adalah kesan letusan gunung berapi. Kesan letusan gunung berapi boleh dibahagikan kepada 3, yaitu alam sekitar fisikal, kehidupan manusia, dan juga aktiviti manusia. Kita akan lihat yang pertama adalah alam sekitar fisikal. Kesan letusan gunung berapi adalah pencemaran udara, tanah menjadi subur, lahar menjadi panas, pembentukan batu igneus, kehilangan habitat, kemusnahan flora dan fauna, pergerakan jisim, hujan asid, serta peningkatan suhu setempat. Seterusnya, kesan kepada kehidupan manusia. Yang pertama adalah kehilangan nyawa, kerusakan harta benda, peningkatan kos sara hidup,
menjejaskan aktiviti domestik dan sosial, menjejaskan aktiviti ekonomi, penyakit, serta ketidakselesaan. Yang ketiga adalah kesan kepada aktiviti manusia. Yang pertama adalah aktiviti domestik atau sosial, seterusnya adalah kesan kepada aktiviti pertanian, aktiviti pengangkutan, aktiviti pelancongan, aktiviti perlombongan, dan juga aktiviti peternakan. Seterusnya kita akan lihat pula kepada perbincangan soalan. Soalan yang berikut, jelaskan kesan letusan gunung berapi terhadap aktiviti manusia. Kesan letusan gunung berapi di sini akan menjadi fakta dalam jawaban, manakala terhadap aktiviti manusia akan menjadi huraian dalam jawaban. Antara cadangan jawaban yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara menyebabkan pembebasan gas sulfur ke udara. Kesannya, aktiviti sosial seperti keluar bekerja tidak dapat dijalankan. Faktor yang kedua adalah tanah menjadi subur. Gunung berapi lava base meletuskan lava subur, menyebabkan aktiviti pertanian dapat dijalankan. Kesannya, para petani tidak perlu membeli baja untuk meningkatkan hasil pertanian. Seterusnya, kepupusan flora dan fauna. Flora dan fauna yang berada di kawasan gunung berapi akan musnah akibat terkena lava yang panas. Hal ini menyebabkan aktiviti pelancongan tidak dapat dijalankan karena kehilangan daya tarikan. Seterusnya adalah pergerakan jisim. Gegaran yang berlaku di kerak bumi menyebabkan letusan gunung berapi berlaku. Kesannya, pergerakan jisim yang berlaku dapat menjejaskan aktiviti pengangkutan. Yang seterusnya adalah pembentukan batuan igneus. Batuan igneus yang terdapat di kawasan gunung berapi menggalakkan aktiviti perlombangan dijalankan. Contohnya, perlombangan batu kapur. Cadangan jawaban yang seterusnya adalah hujan asid. Hujan asid menyebabkan sumber air bersih terjejas. Kesannya, aktiviti domestik seperti memasak dan membasuh tidak dapat dijalankan. Kesan yang seterusnya adalah peningkatan suhu setempat. Peningkatan suhu setempat berlaku disebabkan oleh uap panas yang dibebaskan oleh gunung berapi ke atmosfera. Hal ini menyebabkan aktiviti sosial seperti beriadah tidak dapat dijalankan. Oke, di sini kami ada sertakan video, yaitu video animasi letusan gunung berapi. The journey of these emissions begins deep underground in the Earth's core. The core, which can burn as hot as the surface of the sun, transfers its heat to the surrounding rocky mantle. In doing so, the heat melts some of the rock. This molten rock, or magma, is lighter than the surrounding solid rock layer, so it rises through the mantle. The magma then escapes through vents in the Earth's crust, causing volcanic eruptions. Itu saja dari kami, sekian dan terima kasih.